Kebajikan Masyarakat Malaysia sebagai pertubuhan di peringkat kebangsaan yang menjaga kebajikan individu sindrom Down serta keluarga mereka. Di sini, latihan vokasional turut disediakan bagi golongan remaja yang melatih mereka bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan yang lebih baik pada masa depan. Seawal jam 9 pagi, kanak-kanak ini akan dikumpulkan dan membuat morning circle dalam membantu mereka untuk bergerak lebih aktif. Kita nak bersama yang dari tadi sebenarnya sebelum kami mulakan rakaman ni, mulanya secara langsung ini, sangat banyak cakap. Dan yang paling pakarnya ialah siapa nama? John He. Umur berapa? Sama? 14 tahun. Okey. Sekarang ni tengah buat apa? Chocolate chip cookies. Chocolate chip cookies. Okey. Macam mana cara nak buat chocolate chip? Ni. Okey. Tunjuk pada mereka. Jam ni. Look. Press. Okey. And that lagi. Ambil lagi. Okey. Roll again. Roll again. Wow. Wow. Mix. You do the mix. Sedap tak? Saya kena bantu untuk tarik sedikit lah. Wow, lagi. Tak nampak mata dia. Okay. Boleh? Can I help you? Alright, handsome. Mix. Okay. Baiklah, pertama sekali, mengapa saya memilih sindrom Down? Pada pendapat saya, pendedahan tentang sindrom Down dalam kalangan masyarakat di negara kita masih belum mencukupi. Hal ini kerana golongan sindrom Down seringkali dikaitkan sebagai mangsa buli daripada segi mental dan juga fizikal. Hal ini kerana kekurangan kesedaran dalam pihak masyarakat tentang keistimewaan golongan sindrom Down ini. Selain itu juga, segelintir ibu bapa di luar sana yang dikurniakan anak yang menghidap sindrom Down ini kekurangan ilmu dan juga pengetahuan. Mereka ingin membantu anak mereka untuk berkembang dan membesar dengan baik. Namun mungkin mereka tidak diberi pendedahan tentang sindrom Down ini. Jadi semoga dengan adanya video ini para penonton dapat menambah ilmu dan menambah kefahaman dan menjadi semakin jelas berkaitan sindrom Down ini. Baiklah, untuk isi kandungan. Yang pertama, kita ada pengenalan tentang Down syndrome. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, punca-punca. Keempat, masalah. Yang kelima, fakta. Dan yang akhir sekali, kesimpulan. Sindrom Down. Apa itu sindrom Down? Ini adalah satu penyakit berketurunan yang disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21. Seperti kita tengok dalam gambar, ini adalah contoh kromosom bagi orang yang menghidap sindrom Down. Pada nombor 21, dia terlebih satu, yang sepatutnya jika dibandingkan dengan orang normal, hanya ada 2. Kita bergerak kepada ciri-ciri sindrom Down. Yang pertama, kanak-kanak yang menghidap sindrom Down ini mempunyai muka yang agak pendek. Kedudukan antara dua mata mereka agak jauh. Mereka juga mempunyai batang hidung yang rendah. Seterusnya, kita boleh lihat kebanyakan kanak-kanak yang sindrom Down, lidah mereka terjelir. Hal ini kerana rahang bawah mereka yang agak ke hadapan. Seterusnya, kita boleh lihat kepala kanak-kanak sindrom ni berbentuk agak lonjong
dan mereka mempunyai kulit lebihan di bahagian tengkuk mereka. Dan yang keempat, kanak-kanak sindrom Down ini mempunyai otot yang lemah. Ini menjejaskan kemahiran motor kasar mereka seperti berjalan dan melompat. Seterusnya, jarak antara ibu jari kaki dan juga jari telunjuk kaki mereka adalah sangat jauh. Dan yang terakhir, tangan mereka yang tapak tangannya agak besar namun jari-jarinya pendek. Punca-punca sindrom Down. Yang pertama, usia ibu ketika mengandung. Terdapat kajian yang mengatakan bahawa kebanyakan ibu yang mengandung semasa usianya 35 tahun dan ke atas lebih berisiko untuk melahirkan anak yang mengidap sindrom Down. Hal ini kerana mereka akan melalui perubahan hormon yang akan menyebabkan pembentukan kromosom terganggu. Hal ini sekaligus akan menjejaskan kromosom bayi yang sedang dihamilkan. Yang kedua, faktor genetik. Kanak-kanak sindrom Down mendapat gen ataupun genetik ataupun baka sindrom Down tersebut daripada ibu bapa ataupun keluarga mereka yang mempunyai sejarah berkait dengan sindrom Down. Sekiranya bapa merupakan ejen pembawa, risiko sindrom Down pada anak tersebut adalah sekitar 3%. Sebaliknya, jika ibu merupakan ejen pembawa, maka risiko akan bertambah kepada 10 hingga 15%. Di samping itu, faktor persekitaran. Sekiranya ibu bapa selalu terdedah dengan udara yang kurang bersih seperti asap rokok, asap kenderaan dan juga radiasi bahan kimia, risiko untuk mendapat anak sindrom Down juga meningkat. Pendedahan kepada persekitaran sebegini boleh memberi kesan buruk terhadap genetik ibu bapa yang akan diturunkan kepada anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga berisiko untuk mendapat penyakit lain seperti kanser kulit dan sebagainya. Yang keempat, kekurangan gizi dan zat. Nutrisi yang cukup adalah sangat penting bagi ibu yang hamil supaya anak di dalam kandungan dapat berkembang dengan baik. Contohnya, vitamin D, vitamin A, protein, zat besi dan omega 3. Kekurangan zat-zat ini akan memberi kesan kepada proses pertumbuhan janin di dalam perut ibunya. Yang kelima, faktor pengambilan asid folik yang tidak mencukupi. Kekurangan asid ini boleh mengganggu pembentukan kromosom, lalu menyebabkan perkembangan fizikal bayi terencat ataupun pramatang. Bukan itu sahaja, kesihatan ibu juga akan terjejas seperti menghidap penyakit anemia. Asid folik juga boleh merawat masalah kesuburan dan juga mengurangkan kecacatan kromosom pada bapa. Dan yang terakhir, pernah melahirkan anak sindrom Down. Ibu yang pernah melahirkan anak yang menghidap sindrom Down lebih berisiko untuk mendapatkan anak dengan masalah yang sama. Hal ini kerana ibu bapa tersebut mempunyai genetic translocation yang boleh mengubah pembentukan kromosom bayi dalam rahim. Masalah yang berkaitan dengan sindrom Down. Yang pertama, masalah jantung. Jantung berlubang seperti ventricular septal defect (VSD), iaitu jantung berlubang di antara bilik jantung kiri dan kanan, ataupun atrial septal defect (ASD), iaitu jantung berlubang di antara atria kiri dan atria kanan. Seterusnya, pertumbuhan yang lewat. Kanak-kanak yang menghidap sindrom Down, mereka lebih sukar untuk belajar dan bertutur. Ini menyebabkan mereka mudah menghidap masalah tingkah laku dan psikologi serta ADHD dan OCD. Untuk lebih jelas, ADHD merupakan penyakit Attention Deficit Hyperactivity Disorder dan OCD pula merupakan Obsessive Compulsive Disorder. Dan akhir sekali, penyakit hypothyroidism dan leukemia. Masalah kurang hormon thyroid ini berlaku di kalangan 10% daripada kanak-kanak sindrom Down. Mereka mempunyai ketidakstabilan di bahagian leher, justru menyebabkan segelintir mereka mudah mendapat penyakit lumpuh. Ini juga meningkatkan risiko mereka untuk menghidap kanser darah putih, iaitu leukemia. Para penonton sekalian,
tahukah anda? Sujit Desai merupakan ahli muzik sindrom Down yang pertama yang pernah bermain di Carnegie Hall, iaitu salah satu daripada dewan muzik yang paling ternama di dunia. Selain itu, Madeline Stewart. Madeline merupakan model fashion pertama yang menghidap sindrom Down. Madeline telah mewujudkan jenama fashionnya sendiri yang bernama 21 Reasons Why. Madeline juga pernah menamatkan triathlon sukan Olimpik khas sebanyak 3 kali. Wow, sangat hebat bukan? Baiklah, mari kita bersoal jawab. Assalamualaikum Akak. Nama Akak siapa? Nama saya Siti Nur Wahidah binti Rosli. Saya dari Unit Bahasa Melayu 1 PISMP ambilan Jun 2021. Saya nak tanya Akak, apa ciri-ciri sindrom Down yang Akak tahu? Ciri-ciri sindrom Down yang saya tahu, yang saya lihat, dia kalau saya tengok muka untuk orang yang sindrom Down ni kebanyakannya sama. Macam ada mata sepet, macam muka Chinese sikit, mata sepet, lepas tu lidah dia pendek, leher dia pun nampak macam tak ada, leher pendek lah. And tahap IQ dia tu rendah. Itu ciri-ciri sindrom Down yang saya tahu. Okey, terima kasih Akak. Sekarang giliran anda pula. Tibalah kita di pengakhiran video. Oleh itu, sebagai kesimpulan, golongan sindrom Down juga merupakan manusia yang mempunyai kelemahan dan kelebihan yang tersendiri. Bakat dan potensi mereka boleh diasah dengan memberikan intervensi serta latihan yang sepatutnya kepada mereka. Sekian, terima kasih.